Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 26 hari bulan 2 2022, insya-Allah kita kata pagi yang baik, yang ceria, walaupun kita dikejutkan dengan hujan daripada semalam sampai ke malam tadi. Air di kawasan kita ni pun nampak sungai-sungai dah melimpah. Kita doakan supaya semuanya baik-baik. Saudara-saudara yang ada di mana, doakan orang di kawasan ini tidak dilanda banjir yang berat, yang besar, dan air yang ada ni berhenti. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal zirab wa butunil awliyati wa manabitis syajar. Wala haula wala quwata illa billah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi ke perbincangan kita di ayat 49 sehingga ayat 52. 49 sehingga ayat 52. Apa yang kita nak bincangkan iaitulah tentang Allah Subhanahu Wa Taala cerita keadaan ataupun suasana manusia. Manusia ni waktu dia senang, dia lupa Tuhan, bila susah cari Tuhan. Itu perangai puak-puak kafir. Kita orang Islam jangan buat lagu tu. Susah senang bersama Allah. Waktu kita susah, kita minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla. Waktu kita senang, kita syukur kepada Allah. Itulah sifat orang mukmin. Kemudian golongan orang kafir kalau nampak happy sekejap atas dunia ini, itu dia panggil zaman pinjaman, dan mereka akan bertemu dengan azab yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Di akhir ayat kita akan bincang tentang kuasa memberi rezeki, iaitulah kuasa Allah. Karena itu rezeki kita tak sama. Walaupun adik-beradik ibu sebapa, tapi rezeki dia berbeza-beza. Alhamdulillah ala kulli hal. Antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ingat doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa ni kena sentiasa baca pagi selepas solat subuh. Ya Allah, aku minta rezeki, minta 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan Allah kabulkan amalan kita. Kita ni kalau kita tahu Tuhan kabul amalan kita, bahagia kita. Sekarang ni kita mengharapkan Allah kabulkan amalan kita. Baik para jemaah sekalian, bagi jemaah yang kita hari ini tafsir surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-24. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, ayat 49 ini di muka surah 1012. Kita baca ayat dan kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته
Qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Itu ayat yang kita baca pada kali ini. Kita pergi kepada tafsiran, terjemahan, tafsir dan huraian. Ayat 49. Fa'iza massal insana durrun da'ana. Maka apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia segera berdoa kepada kami. Ini munasabah ayat ini. Allah Ta'ala cerita kepada kita beberapa cara, gaya hidup kumpulan-kumpulan yang rusak dia punya pemikiran. Maka Allah Ta'ala mula dengan puak kafir. Apabila susah dia cari Tuhan. Susah dia cari Tuhan. Kemudian dalam ayatnya lepas Allah kata wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Terzahirlah semua benda-benda, perkara, perbuatan yang mereka lakukan atas dunia dulu. Biasanya mereka buat tu dia tak percaya. Bila dia tak percaya, itulah di antara sebabnya dia buat dengan dasar tak ada pembalasan. Tidak ada hari pembalasan. Jadi relax lah, dia panggil relax. Bahasa budak-budak sekarang ni, relax lah bro, dia kata. Tenang-tenang je lah, tak usah duduk cakap banyak. Tiba-tiba ada balasan, hidup balik. Jadi dia terkejut dengan suasana yang dia tak percaya. Maka di sini Allah Ta'ala gambarkan sebahagian kafir yang mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Dia mengaku, tapi dia tidak beriman dan tidak percaya kepada ajaran yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka faiza asabal insan, apabila manusia itu ditimpa mudarat, kesusahan, bala bencana, da'ana, dia berdoa dengan Tuhan. Supaya Allah Ta'ala buka dari dia. Puak kafir zaman Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku kemarau panjang, dia mari jumpa Nabi, suruh doa minta hilangkan tu. Tapi bila selesai dia punya bala, lawan balik. Itu dia perangai orang panggil bukan percaya sangat, tapi tersepit. Waktu tersepit cari Tuhan. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami memberikannya sesuatu nikmat dari kami, kita beri kepada dia nikmat, kaya ke, sehat ke, lepas dari bala, orang panggil lepas gerah. Kelantan kata lepas gerah. Maknanya dia tersepit kena bala, tiba-tiba lepas. Duduk dalam laut kena ombak gelombang.
Kita duduk di kawasan kita ni, tiba-tiba air naik terkepung kita, nak lari tak boleh, contohnya lah. Ataupun dapat kesenangan, atau apa sajalah, yang pentingnya tak ada bala. Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin. Berkatalah ia dengan sombongnya. Berkata dengan sombong, dengan agahnya. Aku diberikan nikmat ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Aku dapat ni sebab aku pandai. Aku cerdik. Aku pintar. Bijak berniaga ke, strategi mengena. Macam-macam kita tengok orang bercakap sekarang tak? Orang tengoklah ahli bisnes. Dia panggil ahli motivasi bisnes, cara dia bercakap tu nak nampak hebatlah. Jadi puak-puak kapi ni kata aku boleh ni kerana kepandaian aku. Contoh-contoh ini Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita dalam ayat, dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 50-51 dulu. Wa idza azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Aku punya kepandaian ini, engkau jangan kacau. Allah kata apa? Bal hiya fitnatun. Bal hiya fitnatun. Bahkan pemberian nikmat yang tersebut adalah ujian. Adakah ia bersyukur atau sebaliknya? Laisal amru kama yaz'um. Bukanlah hakikat sebenarnya keadaan ini sebagaimana yang mereka sangka. Bukan lagu tu bahawa Allah Ta'ala beri nikmat tu kerana ilmu dia, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat kerana nak uji dia. Bala waqtibar, sebagai bala dan ujian. Nak tengok duduk di mana dia punya level, syukur ke kufur, takabur ke lagi sombong. Jadi ramai orang bila kaya, bila dapat nikmat, dia makin sombong, makin angkuh, makin takabur, bukannya makin sedar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 15. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah kata amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dengan anak-anak kamu itu fitnah, ujian. Allah Ta'ala beri pada kita harta banyak. Allah Ta'ala beri pada kita anak-anak keluarganya ramai. Keluarga kita pula Masya Allah, genius kata orang tak? Masuk sekolah rendah orang puji. Masuk universiti puji. Cerdik. Harta dia pun makin hari makin banyak. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat saya ni, kaya dah dianya. Dia mesej lagi, Ustaz, bolehkah kita cari-cari doa lagi? Kita nak bertambah-tambah lagi kekayaan. Kita kata, syukur Allah Ta'ala bagi dulu. Yang dah ada tu syukur. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tambahkan dengan yang lain. Ingat baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Tapi kalau kamu tak syukur, nikmat yang ada itu jadi bala. Alhamdulillah. Jadi kita kena ingatlah, Allah kata apa? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah, ini kita bimbang ni. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Hakikat mana? Annama amwalukum auladukum fitnah. Itu dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 15. Harta benda kamu itu, anak pinak kamu itu adalah fitnah, ujian. Fitnah, ujian. Kita kena ingatlah fitnah ni. Kita tak faham fitnah kan? Orang apa ni? Orang buat tuduhan kepada kita. Orang pangkah kita punya gambar. Ni fitnah ni. Kita kena ingat, harta di tangan kita itu fitnah. Dia sendiri itu fitnah. Allah nak uji kita ke arah mana hala tuju hidup kita ni. Syukur, tak syukur. Jangan duk gurau-gurau. Ingat ke lagu mana dah. Baik.
Kebanyakan manusianya tak faham. Allah kata manusia ni ramai yang tidak sedar. Tidak sedar. Maka ayat 50 nak menyedarkan kita. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah juga mengatakan yang demikian. Tengok siapa dia orang dulu. Model contoh dia siapa? Yakni mereka mendakwa bahawa apa-apa jua nikmat kesenangan yang mereka yang berada padanya adalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian mereka semata-mata. Dia langsung tak letak kepada Allah. Dia tak letak kepada rezeki daripada Allah. Dia kata saya pandai, saya bijak. Itu je. Jadi kita kena letak situlah, kena hati-hati kita. Jadi apabila munasabah ayat ini, bila puak kafir Quraisy mari bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu kaya, mereka orang besar, mereka ni, maka Allah bagi tahu kepada Nabi, qad qalaha allazina min qablihim. Ucapan ini, ucapan yang sama ini telah diucap oleh orang dulu. Siapa dia orang dulu? Model dia mendiang Qarun. Qarun pula ni lah bahasa dia, bahasa Qarun ni. Cuma bezanya dalam ayat ni utitu ala ilmin, bahasa Qarun nanti dalam ayat tadabbur nanti faedah kita akan sebut beza di antara kata-kata Qarun utitu ala ilmin indi, yakni ala ilmin saja. Itu perbezaan. Yang penting Qarun dah kata, Qarun dah kata dalam tanda pelajar dalam surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu bahasa Qarun. Yang pentingnya kata-kata itu samalah. Dalam ayat lain surah Saba, tanda pelajar, surah Saba ayat 35, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin. Muhammad kata di geng-geng kafir ni, kami lebih banyak harta, lebih ramai anak keluarga, kami tidak akan diazab. Kami tidak akan diazab. Itu semua tu angan-angan, cita-cita yang mereka faham atas dunia sebelum dia jumpa berpindah ke alam akhirat. Bila jumpa ke alam akhirat, baru dia tahu ujung jatuhnya, baru dia tahu ke arah mana, hala tuju dia nak pergi mana. Maka Allah kata apa? Tengok ayat 50 lagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka segala yang mereka usaha itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Azab tak kena buat apa dah. Kalau setakat kaya ya, kaya lah. Kalau sakit mari tak kena buat apa juga. Kita boleh pilih hospital, kan? Boleh pilih doktor, pakar sana pakar sini, tapi kita tak boleh pilih kesembuhan. Yang sembuh tu Allah yang bagi. Kita boleh pilih pakar mana, boleh pilih hospital mana, tapi kita tak boleh menentukan siapakah yang memberi penyembuh. Kesembuhan tu siapa bagi? Allah yang bagi. Usaha tu kena ada. Jadi bila dia sombong, kan, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, ayat 51. Allah kata apa? Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Jadi harta-harta anak pinak tak boleh menyelamatkan mereka. Ayat 51, fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Lalu mereka ditimpa akibat buruk perbuatan jahat yang mereka lakukan itu. Jadi kena timpa atas mereka sendirilah. Kan?
di antara akibat buruknya tadilah mendiang Qarun tadi dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utitu ala ilmin indi. Tulis surah yang sama ayat 81 Al-Qasas, Allah kata fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan rumah-rumahnya, gedung-gedungnya tenggelam dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Tak ada siapa yang boleh bantu dia, dan memang dia tidak akan dapat bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Memang dia tak akan dapat bantuan. Sombong. Kemudian Allah sambung lagi di ayat 51. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Dan orang-orang yang zalim di antara golongan yang musyrik itu akan ditimpa juga oleh akibat yang buruk, akibat buruk perbuatan jahat yang mereka lakukan itu. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Nak lepas diri macam mana? Tak nak buat apa dah. Jadi orang-orang yang zalim, tak kiralah mana peringkat awal ayat ini, zalim itu kafir Quraisy, dia akan ditimpa bala oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa yang sebab mereka lakukan itu. Bala awal yang mereka timpa iaitulah dalam peperangan Badar, matinya ketua-ketua Quraisy. Wa ma hum bimu'jizin, mereka tak mampu nak mengalahkan Allah Azza wa Jalla, ataupun mereka jangan anggap Allah Taala tak mampu nak cari mereka, nak jatuhkan hukuman mereka. Mereka lari atas muka bumi ini, pergi sana sini, jawabnya mereka tak akan selamat. Mereka tidak akan selamat. Kemudian ayat 52 ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalil di atas keagungan kuasa Allah Azza wa Jalla dan hikmah kebijaksanaan susun atur perjalanan dunia ini yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Allah kata apa? أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Mengapa mereka mendakwa demikian? Apa yang mereka dakwa itu? Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya? Allah Ta'ala beri rezeki. Ada orang mewah, luas rezeki dia, Masya Allah. Dia buka kedai kat mana pun laku orang beli. Dia buka apa saja pun orang ikut dia. Nah, sampai kata nasi dagang. Di tempat asal pun ramai orang, buka cawangnya pun ramai. Kata apa tak? Itu salah satu daripadanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka rezeki. Rezeki dari sudut perniagaan. Rezeki dari sudut jawatan pun ada juga. Ada orang yang dah pencen, disambung kontrak berkali-kali. Nah, orang lain belum habis pencen lagi sudah diberi surat penghargaan terima kasih kerana khidmat yang diberikan. Macam-macam orang. Ada orang rezeki dianya ramai pengikut, pergi kat mana pun disambut oleh orang. Kita kata tak apa, rezeki ada. Itu macam-macam Allah Ta'ala beri, berbeza-beza. Wa yaqdir, dan ada yang kurang. Awalam ya'lam ulaika alladhina yaz'umun, adakah mereka yang menganggap bahawa mereka dapat nikmat itu sebab ilmu kepakaran yang dia ada, kan? Bahawa Allah Ta'ala perluahkan rezeki itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan ada kalanya Allah sempit pada siapa dia kehendaki. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah kata apa di akhir ayat?
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian, rezeki luas, rezeki sempit. Ramai pengikut, tak ramai pengikut. Sehat ramai, sehat wal afiat, tak sehat wal afiat. Siapa dia itu? Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan yang jelas, dia panggil ayat. Ayat itu makna tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang jelas. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percayakan ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan kena ingat, kita orang beriman ya, percaya kepada Allah ni kan, kita tahu Allah Ta'ala susun atur dunia ni dengan bijaksana, dengan penuh hikmah kan, teratur dan hikmah. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mana dia pakai benda ni? Bahkan anak-anak orang Islam pun yang sudah terlompak ke lorong lain, lorong liberal ke lorong sekular ke lorong apa, mereka pun terpangkat sama juga, tak mahu apa? Tak mahu percaya, tak mahu yakin kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita sanggup tukar undang-undang Allah kepada undang-undang Lok Rek, Lok Kromo, segala luk atas dunia ni tukar belaka, yang tak maunya undang-undang Allah. Ini bahaya. Para pelajar, para jemaah sekalian, kalau kita orang beriman, kita yakin dengan kebijaksanaan Allah, kita akur dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kita akur. Ni tak apa nak akur ni sebab apa? Sebab percaya macam tak percaya. Dia percaya tapi kurang percaya. Saya percaya. Aduh, kenapa tak nak ikut undang-undang Islam? Dia kata tak sesuai dengan zaman. Tu hak cerdik tu. Tak sesuai dengan zaman. Hak tak apa cerdik, undang-undang lapuk. Sudah. Mengucap semula awak kalau cakap undang-undang lapuk macam tu. Kena mengucap balik 2 kelima syahadah. Baiklah. Maka Allah kata apa? Kedudukan susun atur rezeki manusia itu berbeza-beza, menjadi dalil alamat bagi orang beriman. Mereka berdalilkan dengan dia di atas keesaan Allah Azza wa Jalla, di atas hikmat kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah secara ringkasnya perbincangan tentang tafsir ayat. Sekarang ini kita masuk kepada al-fawaid, faedah-faedah yang dapat kita kutip di dalam 4 ayat ini. Ayat 49 hingga 52 ini. Faedah yang pertama, fa iza massal insana dhurrun da'ana. Apabila manusia ditimpa kesusahan, mula cari Tuhan. Maka disitulah kata di para ulama tadabbur, dia kata manusia ni ada 2 kategori. Ada yang langsung tak tahu Tuhan, dia panggil puak-puak mulhidun ataupun etis, tak ada Tuhan, dia hidup macam hayawan je. Ada satu kumpulan lagi, kumpulan kafir zaman dulu, dia tahu Tuhan, ada. Terdapat beberapa ayat yang kita dah baca dalam siri-siri lepas. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya puak kafir siapa jadi langit dengan bumi, la yaqulunna Allah, dia kata Allah. Bila dia susah naik bahtera ombak gelombang, mereka ikhlaskan doa kepada Allah. Maka kita telah kata di para ulama tadabbur, jadi manusia kafir ini terbagi 3. Yang kafir total lockdown, kata orang, langsung tak percaya Tuhan. Itu dia panggil mulhid. Yang kedua, kafir percaya separuh. Bila dia susah, dia cari Tuhan. Susah cari Tuhan. Jadi ada kafir lain pula, dia panggil dilalatul fitrah. Mana fitrah manusia ni dia akan cari Tuhan. Jadi
Ada kafir lain pula langsung tak panggil Tuhan. Tak panggil Tuhan dah. Dia tahu ada Tuhan tapi tak panggil terus. Panggil dewa-dewa dia. Panggil apa-apa yang dia percayalah. Kepercayaan dia tu. Maka dia panggil ni. Yang kita bimbang hari ni, kategori yang ketiga ni yang dibimbangi. Kategori yang ketiga ni. Maknanya ada juga sebagai orang Islam ni, orang yang mengaku Islam. Bila susah, dia tak panggil Allah, Husain. Husain. Apa-apa kali, ya Husain. Ini dia terbuat-buat ajaran sesat. Kira Husain, apa-apa Husain. Ali pun tak apa nak panggil, tapi Husain tu kuat. Jadi ada juga kumpulan lain, jangan buat perangai macam ni. Bila susah, pergi cari kubur wali-wali, pergi cari tok keramat sana, tok keramat sini. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Kan? Walaupun tak bolehlah kita sama dengan buat kafir itu, tetapi sekurang-kurangnya perangai itu ada. Perangai itu ada. Bila susah pergi cari. Kita ni bila susah kembali kepada Allah, pergi ke masjid, buka tikar sejadah, bersimpuh di hadapan Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya pergi, susah ni hari ni nak gimana? Orang kata di kubur tok ayah fulan tu teriak, terima doa situ. Siapa dia yang boleh endorsekan terima doa tak terima doa? Siapa yang boleh tahu? Itu perasaan dimainkan oleh syaitan, menyebabkan kita demikian. Baik, ada kafir ni bila dia susah, da'ana, dia cari Tuhan. Kafir lebih dahsyat lagi, bila susah pergi cari tempat-tempat lain. Kan? Dewa-dewa apa-apa benda, kita kata itu lagi dahsyat. Baiklah, ada 3 kumpulan di sini. Dan maka kita orang Islam, kita ketepikan semua kumpulan-kumpulan yang tak baik itu. Kita akan panggil Allah Ta'ala senang atau susah. Ihfazillah, hadis yang kita dah sebut malam, hadis Ibnu Abbas, ihfazillah yahfaz, mu jaga hak Allah, Allah jaga hak kamu. Alhamdulillah. Baiklah, kita pergi kepada faedah yang kedua. Allah kata harta benda, keluarga ramai ni, bal hiya fitnatun, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ujian dari Allah. Adalah ayat ini, Allah Ta'ala yabtali bin ni'am kama yabtali bin niqam. Allah uji kita dengan nikmat sebagaimana Allah uji hamba dia dengan nikmah. Nikmah tu makna apa? Maknanya bala. Di dua-dua itu ujian. Karena itu kata-kata hikmah Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Tanda ni pelajar, Surah Namli ayat 40. Sulaiman kata ni semua ni kerajaan besar ini Allah nak uji aku. Liyabluwani, sama ada aku syukur atau aku kufur. Dia dua ya kita atas dunia ni, syukur atau kufur. Na'udzubillah. Sulaiman, kerajaan yang besar, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Baik. Bila kita lupa daratan, lupa ingatan, ada sebuah buku nota yang saya tulis. Nama dia Tenang dengan Ujian. Kecil lah risalah mana kita. Tenang dengan ujian ni, para pelajar sekalian, kita huraikan makna fitnah dalam Quran. Tengok, bal hiya fitnatun hatta la takuna fitnah. Makna fitnah dalam Quran tu ada dekat 10 makna. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab kita, nama dia Tenang dengan Ujian. Kitab kecil lah, nota yang anda tulis dalam majalah-majalah solusi itu dikumpulkan. Baik. Tetapi bal hiya fitnatun walakin aktsarun la ya'lamun. Allah kata ramai manusia tak sedar. Kebanyakan manusia lupa tentang isu ni. Lupa Allah Ta'ala beri nikmat untuk nak uji dia. Lupa. Maka dia menyangka nikmat itu dalil Allah redha. Ni buat kafir cakap ni. Dia kata apa?
Takkanlah Allah nak tak suka dengan aku, tengok anak aku ramai, harta bisnes aku besar. Kalau kita ni pula dia panggil artis, follower kita ramai, itu juga termasuk di dalam ujian Allah Ta'ala. Dia kita contohnya kalau kita ni ceramah, ramai orang ikut, ribu-ribu kalau kita ceramah. Bila ada benda yang tak kena kita buat, orang tegur kita cara baik, pentasuk ni berapi mempertahankan. Kawan-kawan pentasuk pula kona sana, kona sini, putar sana, putar sini, nak mencari hujah, nak membenarkan kata-kata dia. Apa yang masalah susah sangat kalau dah betul salah? Dan orang pun dah tegur dengan cara baik, minta maaf je lah. Maaf kata-kata saya semalam nampak agak mengelirukan. Saya betul balik, manusia ni ada silap salah, tapi oleh kerana follower ramai, ketaksuban tinggi, kesombongan makin terasa. Ini hati-hati. Ini adalah perangkap-perangkap maut yang diperangkap oleh syaitan. Dia panggil dalam bahasa kitab, dia panggil istidraj. Istidraj ni Allah beri kepada kita suatu nikmat yang kita rasa kuat, kita tak akan insaf, tak akan sedar. Bila salah, netizen, penyokong-penyokong pula tolong bela. Bila mari harta banyak, pengikut-pengikut pula pakak mari duduk bela kita. Ini semua ni istidraj. Hati-hati tuan-tuan, jangan mudah. Maka dia sangka bahawa nikmat yang ada itu dalil Allah Ta'ala redha, mereka berterusan dalam maksiat, dan dia panggil hadza bab istidraj bin ni'am. Dalam ayat, tanda ayat surah Ali Imran ayat 178, Allah kata, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Puak-puak kafir jangan sangka kami bagi tempoh masa, tak ambil tindakan kata mereka itu baik untuk diri mereka. Tidak. Allah bagi tempoh, nak banyakkan lagi dosa, keengkaran. Bila Tuhan ambil dia punya bila ambil tindakan, kena selalu. Na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Musa, tanda hadis ni, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bagi tahu, innallaha la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala bagi tempoh pada orang zalim. Kadang-kadang penguasa yang zalim, dia boleh berkuasa di atas dunia ni, diktator sampai 30-40 tahun, tak ada siapa berani cabar dia. Hebat dia. Hatta iza akhadahu lam yuflithu. Tapi bila Allah Ta'ala ambil tindakan, dia tak akan terlepas. Mati dah penguasa yang zalim tu. Tak ada apa-apa pun, tak ada masalah. Dalam kubur menunggu malakul muka nakir duk tunggu. Di akhirat esok akan kena. Pada itulah Nabi baca ayat Quran selepas daripada sebut hadis ni, innallaha la yumli liz-zalim. Allah Ta'ala bagi tempoh, bagi masa kepada puak-puak zalim. Jadi kita jangan sangkalah dengan sebab kezaliman, dengan sebab ni pengikut ramai, kita rasa kita betul, kita benar, kita yang apa ni, orang lain itu salah. Belum tentu lagi. Jadi para pelajar sekalian kena ambil perhati-hati dalam masalah ini. Maka di akhir hadis Nabi kita baca surah wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Surah Hud ayat 102. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Hadis Abu Musa ni dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka para jemaah sekalian, kita berhati-hati daripada istidraj. Tak sangka kita ingat Tuhan sayang, rupa-rupanya Allah bagi supaya kita makin takabur, makin sombong, makin angkuh, makin tak dengar kata, makin tak menerima nasihat, dan banyak lagi makin yang cukup berbahaya. Baik, kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Mana faedah yang ketiga? Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Mereka telah berkata orang dulu bahawa
ilmu yang dia dapat ni, kekayaan dia dapat ni kerana ilmu kepandaian dia. Maka Allah kata apa? Apa yang mereka usahakan itu tak dapat menyelamatkan mereka sebenarnya. Maka di sini ulama tadabbur kata anna amalal insan kasbun lahu. Amalan manusia itu itulah hasil mahsul dia. Hasil usaha dia. Jadi hasil usaha tu setiap orang kata di ahli-ahli pepatah kata apa benih yang ditabur itulah hasil yang dituai. Nah, sedap juga bahasa main bahasa dak. Benih apa yang ditabur itulah hasil yang dituai. Kita pergi tabur benih padi, ambil dapatlah beras. Tabur benih gandum, dapat gandum. Tabur bali, dapat bali. Maknanya apa yang kita usahakan di atas dunia dulu, Allah kata apa? Makanu yaksibun, apa yang mereka buat, mereka akan dapat hasilnya. Buat baik atas dunia, beriman kepada Allah, buat perkara-perkara yang baik, di akhirat esok kita akan dapat pulangan yang baik. Tapi atas dunia macam-macam kamu buat, maka itulah yang kamu dapat. Na'udzubillah lah daripada kemurkaan Allah. Jadi dalam ayat yang sama ini Allah kata apa? Ma fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Bila mari azab Allah Ta'ala, segala yang mereka usaha itu tak dapat menyelamatkan mereka. Kata ulama tadabbur, ayat ini mengajar kepada kita yajibu 'alal insan al-luju' ila Allah. Menjadi kewajipan seorang manusia itu kembali kepada Allah. Apa yang kita usahakan, apa yang kita hasil usaha kita daripada harta benda, pangkat, anak, isteri, suami dan semua benda ni tidak dapat memberi pertolongan kepada kita pada saat kita sangat perlukan pertolongan. Bila sakit tak ada buat apa dah. Bolehlah mari gosok minyak cak kapok, minyak mastika tu. Tapi nak beri kesembahan boleh? Tak boleh. Di akhirat esok Allah kata yauma yafirrul mar'u min akhi. Bila bangkit di akhirat masing-masing lari belaka. Lari. Anak, oi tolong abah ni. Oi sorry bah, saya pun tak tahu nak gimana. Suami isteri lari, anak beranak lari, adik-beradik lari. Maka di sinilah kita kata hendaklah kita banyak kembali kepada Allah di atas dunia lagi. Barulah kita dapat pertolongan Allah di akhirat. Amin. Baik, kita berpindah kepada ayat yang keempat. Faedah yang keempat dalam ayat ini, dalam bab rezeki Allah kata inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ayat 52 tu. Sesungguhnya pembahagian rezeki luas sempit, senang susah ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang beriman. Kenapa disebut orang beriman? Sebab khussal mu'min bizikri. Allah Ta'ala sebut orang beriman kerana orang beriman orang yang tadabbur ayat, yang mendapat manfaat daripada ayat. Dia tahu bahawa luahnya rezeki, kan? Itu ada kalanya Allah Ta'ala nak uji kita, ada kalanya Allah Ta'ala nak istidraj, nak bagi kepada kemewahan supaya kita makin sombong. Maka disitulah orang yang mukmin insaf. Alhamdulillah rezeki yang aku dapat ini kita gunakan jalan yang baik, jalan kebajikan, jalan kemuliaan, buat masjid, buat surau, bawa dakwah, bantu orang susah, tolong anak-anak yang miskin. Itu semua orang yang insaf, orang yang insaf. Maka ayat ini annal imana wasilatun. Iman itulah yang menjadi alat mekanisme seseorang itu nak mendapat hidayah dan nak mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata orang beriman yang boleh manfaat daripada ayat-ayat Allah. Makin kuat iman kita, makin kuat kita tadabbur Quran, insya-Allah makin terzahirlah bagi kita tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak terzahir kepada orang yang lemah iman, orang yang tak mau menggali mengorek Al-Quran.
Jadi bila iman lemah, lemahlah dia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, kita letak kategori kita di bawah kategori orang yang beriman, yang berusaha. Kita tak boleh dakwa kita ni pandai dah lah. Yang berusaha untuk mendapat manfaat, dapat memahami, dapat mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang sentiasa depan mata kita. Ayat Allah Ta'ala ni sentiasa depan mata kita. Kan? Ayat yang nampak, ayat yang dibaca. Dua ayat ada. Dia panggil ayat makru'ah. Ayat yang dibaca macam ayat Quran. Dan ayat manzurah, ayat yang ditilik. Yang kelima, kita cuba tengok semula kepada ayat 49. Tengok ayat 49. Apabila manusia tu kaya, sombong. Bahkan dia bercakap pula. Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin. Aku kaya ni sebab aku pandai. Aku bijak. Aku cerdik. Nah, kita punya perancangan ekonomi kukuh. Kita punya perancangan strategi nak milik saham tu banyak. Itu bahasa dia. Dalam surah Al-Qasas, tanda pelajar, ayat Qasas yang kita baca tadi. Mendiang Qarun kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ada tambahan. Sini ala ilmin saja. Cerita Qarun ada tambahan indi. Tengok ayat 78 surah Al-Qasas. Ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab ilmu yang ada padaku. Yang ni dia kata ilmu saja. Qarun mendakwa ilmu kepakaran perniagaan bisnes yang ada pada dia. Falam yazkur huna indi. Kenapa dalam ayat 49 ni Tuhan tak sebut ala ilmin indi? Kenapa dalam surah Qasas cerita Qarun ilmin indi? Itu je, nak cuik situ sikit ilmu tadabbur kita ni. Jawab dianya, tanda pelajar. Jawab dianya li'annal murada bil ilmi huna. Ilmu dalam ayat 49 ni semata-mata bijak, cerdik, itu saja. Tapi Qarun ni orang kampung. Budak kampung. Kita dengarkan dulu cerita Qarun ni budak kampung. Dia naik kaya mendadak. Mendadak. Bila dia mendadak, dia mula takabur, sombong, angkuh, takabur. Bila orang nasihat dia, kawan-kawan mari nasihat Qarun, bahaya mu ni. Tak. Qarun kata innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya ni sebab aku bijak. Mu jangan cakap banyak. Jangan dengki dengan aku. Tak usah doa. Jadi beza, dia kata itu dia panggil ilmun khas. Ilmu khas tentang kekayaan yang didakwa oleh mendiang mana? Mendiang Qarun. Mendiang Qarun, dia dakwa itu ilmu yang ada pada dia. Jadi kita kata tak usah duk cakap banyaklah Qarun. Mu rasa mu besar ke mu rasa mu tak besar? Tak. Ada ilmu tak ada ilmu, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bezalah di antara ayat 49 dengan ayat Qarun. Itu khas untuk dia. Bahasa-bahasa dia. Yang ni umum, orang kata kita ada ilmu, kita ada maklumat, kita ada makrifah, jadi kita pun kaya. Wallahu alam. Tamatlah 5 perbincangan ataupun yang dapat kita kutip daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Kemudian kita berpindah ke sesi kedua, ada tanya jawab ringkas pada kali ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.